Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Apa khabar Zima? Alhamdulillah. Terima kasih Dayana, Bazil Aziz, Monadin, Farhana Sabri, Kefli Zul, Wuriyanti Wu, Eli Hafsah Talib, Rohana Saad, Monadin, Siti Asfalila Hassan, Rashidah Muhammad Yasin, Siti Hasrah, Mama Bunga, Waalaikumsalam. Siti Amnah Ahmad Ishaq, Alhamdulillah. Okey, baik, hari ini kita teruskan perbincangan kita tentang parenting checklist yang dah masuk ke 137 dah pun, ya. Okey. Dan juga alright, Normah Muhammad Yusof. Okey, apa khabar semua? Boleh jelas ya suara saya hari ini tanpa mikrofon? Okey. Baik, harap-harap jelas. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita nak bincang apa tentang parenting checklist yang ke-137. Pernah tak terfikir tuan-puan, anak-anak yang dihidup dalam persekitaran ataupun dalam keadaan pengaruh keadaan yang kurang baik. Okey, terima kasih Kefli Zul. Dia kata jelas Zazah ya. Okey. Keadaan seseorang tu yang tercampak dalam sebuah persekitaran ataupun pengaruh ya, yang kita panggil lah kurang baik ataupun kurang sihat. Tapi macam mana dia boleh tetap kebaikan dalam diri dia itu. Dan saya rasa ini merupakan satu rahsia ataupun kalau kita tak sebut rahsia pun itu satu kelebihan yang perlu kita belajar daripada para nabi kita. Contohlah macam hari ini kan, nak buka TV persekitarannya bukannya baik sangat kan. Jadi kita hanya ada beberapa kerat sahaja program-program daripada TV lah yang terpilih. Okey, lepas tu channel punya banyak. Nak kata 1% yang baik pun, yang betul-betul Islamik susah. Jadi kita nak kata 1% je lah. 99% semua tak baik. Begitu juga dengan internet. Jadi kalau kita nak pilih kebaikan, memang banyak kebaikan dia. Kalau internet banyaklah sikit dia berbanding dengan media daripada TV ataupun filem-filem, movie-movie. Okay, kalau kita hantar ke sekolah asrama, takut dengan pengaruh-pengaruh persekitaran dan sebagainya yang tidak baik. Jadi apa kata kita tengok kehidupan semasa Nabi Musa alaihissalam, kanak-kanak lagi ataupun masih kecil lagi, bagaimana baginda Nabi Musa alaihissalam ini dia hidup dalam persekitaran yang tak baik sebenarnya. Dia hidup dalam sebuah istana yang memang kita tahu Siti Asiah ini alaihissalam yang menjaga, melindungi Nabi Musa. Tapi persekitaran, prinsip, cara, gaya pemerintahan dan kepimpinan Firaun adalah zalim. Ia penuh dengan kezaliman. Dan Nabi Musa AS hidup dalam persekitaran seperti itu. Dia melihat bagaimana bapa angkatnya sendiri ini membunuh orang, dan begitu juga dengan suasana pada waktu itu, tertindas, ditindas masyarakat dia, dan kita boleh bayangkanlah kalau kehidupan waktu itu adalah penuh dengan arak, penuh dengan pesta-pesta, penuh dengan faham-faham sajalah kan, sehingga Nabi Musa AS sendiri dibangunkan untuk menegur Firaun dalam keadaan itu. Dan sebahagian riwayat mengatakan bahawa Nabi Musa AS ini dia gagap. Segagap sebab apa? Sebab masa kecilnya itu sebab Firaun dah tengok dah dia ada talent, ada potensi pada Nabi Musa, jadi dia nak bunuh Nabi Musa AS sehingga dia bagi pilihan. Jadi Asiah yang merayukan kata jangan kan, Asiah yang bagi pandangan kata tak, dia budak lagi. Jadi diberi pilihan sama ada bara api ataupun emas permata. Jadi waktu tu Nabi Musa kecil lagi, mestilah dia tak nak pergi ke bara api, panas kan. Dia nak pergi ke emas ni, permata ni.
Jadi bila ditepuk oleh malaikat, maksudnya malaikat jaga dia, lindungi dia, tapi wallah alam yang ini ada dalam beberapa riwayat tuan-puan Jadi kemudian dia pergi ke bara api dan waktu itulah diambil bara api dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi dia terbakarlah lidahnya, lisannya itu, maka menyebabkan dia bercakap tu dalam keadaan yang tidak berapa jelas sebab tu dia perlukan backup daripada Nabi Harun alaihissalam untuk menyampaikan dakwah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di sini bagaimana Nabi Musa alaihissalam dia boleh membesar sebagai seorang pemuda yang mempunyai prinsip, yang mempunyai belas ihsan kepada orang lain, yang mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik Okey, jadi di sini kita kembali balik kepada petikan surah Al-Qasas ayat 13 dan kita lihat bahawa sebenarnya mesti ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada Nabi Musa ataupun parenting Nabi Musa alaihissalam dan kita boleh amalkan sekarang. Kita boleh amalkan hari ini. Kita nak dalam keadaan persekitaran yang mungkin kita tak tahu, kita tak boleh nak kawal ni, tapi anak-anak kita tetap baik, tetap terlindung Jadi tuan-puan, kita boleh mencontohi Nabi Musa AS sebagai salah seorang rasul yang wajib kita imani di mana Nabi Musa alaihissalam dia mampu membesar tanpa implikasi akhlak dia, walaupun dalam situasi yang teruk dalam situasi kezaliman, dalam situasi maksiat dan walau kita tidak dapat menafikan faktor persekitaran ini, dia memainkan peranan yang sangat pentinglah pada pembesaran anak-anak kita. Tapi dalam surah Al-Qasas ayat 13 ini, kisah-kisah Al-Qasas maksudnya kisah-kisah. Jadi salah satu kisahnya adalah kisah Nabi Musa, maka di situ terselit satu pengajaran yang cukup luar biasa, hikmah yang luar biasa buat kita para ibu bapa. Baik, mafhum ayat tersebut adalah maka kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenteram hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Jadi masya-Allah di sini kita nak lihat bila Nabi Musa alaihissalam dikembalikan ke pangkuan ibunya, maka perkara pertama yang masuk ke dalam tubuh Nabi Musa alaihissalam adalah makanan yang halal lagi baik. Jadi Nabi Musa kan dia tak nak menyusu tuan-puan, daripada mana-mana ibu susu yang dikendalikan, yang dikelola oleh Fir'aun dan juga sistem dia tu kan. Sistem kerajaan Fir'aun itu dicari ibu susu, semua Nabi Musa tak nak minum susu, jadi yang dia nak adalah kepada ibunya. Jadi dikembalikan ibunya dan dikumpulkan kembali di rumah Fir'aun ataupun di istana Fir'aun. Rumah Fir'aun tu macam pelik bunyinya. Kalau istana tu yes kan. Okey, jadi dikumpulkan kembali. Ya Nyonya Comel, Marzu Maria, Atika Ika, Siti Nurul, Nadia Mumtazah, Siti Rofia. Okey, jadi di sini yang pertama adalah pemakanan. Maka daripada kita ambil satu daripada sini, petikan ini mengajar kita supaya menjaga, memantau pemakanan anak-anak. Jadi kalau anak-anak ini mendapat makanan yang baik, mudah-mudahan tuan-puan dia membentuk akhlak yang baik juga, membentuk prinsip-prinsip yang jitu. Kalau kita nak didik anak supaya mudah taat, bijak dan sebagainya, dia kembali kepada apa? Kepada pemakanan yang baik, pemakanan yang sihat. Jadi jangan ada unsur-unsur pemakanan syubhah Jangan ada unsur-unsur pemakanan yang kita panggil tidak sihat lah. Jadi dengan kata lain, kalau kita nak makan sesuatu, kalau kita nak usahakan dengan nak makan ni, nak pilih pemakanan, maka kita ajak anak-anak kita pilih makanan yang mesti ada sebab yang baik, nutrisi yang baik untuk tubuh badan kita, dan tanamkan dalam pemikiran diri kita, anak-anak kita bahawa kita makan untuk sihat, kita makan untuk baik. Betul tuan-puan, kalau soal aspek pemakanan ini sangat penting. Para ulama pun macam tu juga. Dia kembali kepada pemakanan, kan? Kalau kita lihat kembali kepada apa lagi? Ulama-ulama Jadi ibu bapa mereka menjaga pemakanan. Begitu juga dengan Umar ibnu Abdul Aziz Jadi ibunya itu adalah
ibu yang menjaga supaya susu tidak dicampur dengan air, ya. Jadi di situ banyak pasal pemakanan. Jadi hari ini kita hidup dalam fenomena keadaan ataupun situasi di mana persekitaran kita tidak menjamin, ya. Kalau dalam rumah kita boleh jaga, tapi luar rumah kita tak pasti, itu di luar kawalan kita. Hatta dalam rumah pun berperang sungguh kita nak menjaga kan, sebab ada apa, ada internetnya, ada media-media dan sebagainya. Anak duduk dekat dalam bilik, kan anak duduk dekat satu sudut, diam aja. So kita sangka dia tu sudah uruskan diri dia dengan baik. Oh dia diam-diam aja, alhamdulillah selamatlah anak aku. Padahal dekat dalam bilik tu lah entah mana-mana dia sampai kan, entah mana-mana budaya dah masuk dekat dalam jiwa dia, entah mana-mana keadaan ataupun lifestyle yang telah menguasai pemikiran dia. Jadi marilah kita sama-sama kembali balik kepada apa yang telah ditunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan contohnya Nabi Musa AS sendiri, walaupun dalam hidup dalam persekitaran yang begitu hebat teruk ujian maksiatnya, tapi prinsip dia itu sangat jelas. Memang betul dia adalah Nabi. Kita boleh katalah itu Nabi kan. Nabi memanglah Nabi. Allah jaga kot kita katakan. Tapi ingat, kita diwajibkan oleh Allah untuk mempercayai para rasul. Dan bila mempercayai para rasul mesti ada sebab, mesti ada hikmah tuan-puan yang kita perlu belajar daripada setiap individu para rasul ini. Jadi kita adalah spesies yang terbaik, kita adalah spesies yang terhormat. Alangkan raja, alangkan sultan, ya, alangkan orang-orang yang tinggi darjatnya, dijaga pemakanannya. Tukang masak dia pun tukang masak yang hebat, chef dia pun bukan sebarangan, ya. Jadi kerana apa? Kerana mereka adalah darjat yang tinggi, jadi pemakanan mereka pun juga terjaga dan terjamin. Jadi ini kan pula kita yang paling penting tuan-puan, yang para ulama semua jaga. Para ulama tidak mahu lakukan adalah makan makanan daripada sumber yang haram, makan makanan daripada sumber-sumber yang syubhah. Jadi kita tengok kalau contohlah kan, daripada lori tercicir ke, cili ke, bawang ke apa ke, janganlah ambil tuan-puan. Memang itu bukan hak kita kan, sepatutnya kita ambil, kita pulangkan balik. Kan mana-mana barang yang tertinggal ke apa ke, jangan just ambil saja asal nampak. Orang kata PJK, pantang jumpa kebas kan. Jadi bukan itulah budaya kita, ya. Okey, jadi itu pertama yang kita belajar daripada Nabi Musa alaihissalam berkenaan dengan pemakanan. Maka jagalah pemakanan seisi keluarga kita. Kita adalah spesies khalifah, spesies yang Allah pilih untuk mengurus, mengawal, menjaga dunia ini, dan kita mempunyai darjat yang tinggi berbanding makhluk lain atas status khalifah itu. Maka khalifah makanlah makanan yang terbaik, yang dipilih, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan menjadi pengukuh kepada hati kita, seluruh ahli keluarga kita. Sekian dulu tuan-puan, jaga diri, jaga kesihatan, dan saya undur diri. Kita jumpa esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.